pertemukan kita lagi di dalam program kuliah. Apa khabar semua bapa, ibu, tuan-puan di mana juga berada? Bersama dengan Pak Haji pada malam ini kita belajar tentang satu tajuk iaitu stroke. Banyak sekali hari ini kita bercakap tentang orang stroke. Jadi bagaimana penanganan herba yang berkesan? Berdasarkan pada pengalaman. Ya, kita tahu bahawa usia pengalaman HPA ni adalah panjang. Kita mula dalam tahun 86, ya. Kita ada kilang JMP 1997. Kemudian kita menekuni dalam bidang ini tanpa berubah. Sampai kita menulis buku, kitab perubatan jawi begini, ya. Alhamdulillah. Dan begitu juga kita ada buku farmakologi yang kita keluarkan. Dan banyak lagi buku-buku lain yang kita keluarkan. Pengalaman yang panjang ini barangkali boleh kita kongsikan dengan teman-teman dan saudara-saudara yang mempunyai masalah yang sama, iaitu stroke. Bagaimana cara nak menanganinya? Masya Allah. Baik, Alhamdulillah. Terima kasih bagi mereka yang sudah sampai bersama-sama dengan Pak Haji. Oh, ada yang baru nak solat Isya, ya. Kita baru saja sudah solat Maghrib. Ya, Alhamdulillah. Baik, solat Isya dulu. Tak mengapa. Kerana kuliah ni panjang. 9, pukul 8 sampai pukul 9. 1 jam. Baik. Jadi bercakap tentang stroke ini, Pak Haji terus saja kepada satu solusi akhir. Kalau dulu kita ada bermacam-macam herba dalam bentuk kapsul, dalam bentuk minyak bubuk, dalam bentuk berbagai jenis minyak yang kita keluarkan. Tetapi Pak Haji langsung saja kepada perawatan akhir yang digunakan dalam terapi orang stroke ini menurut pandangan daripada HPA, herba penawar al-wahidah. Perubatan jawi, jawi, alamiah, watan dan ilahiyah. Masya Allah. Jadi yang pertama sekali kita tengok orang stroke ini, ya, dia asal daripada mana? Orang yang ada kencing menjadi stroke. Ya, orang ada kolesterol yang tinggi. Kolesterol ni ada dua jenis. High density lipoprotein dan low density lipoprotein. High density lipoprotein kolesterol yang baik. Good cholesterol. Tetapi kalau low density lipoprotein ini dikatakan, ya, kolesterol yang buruk yang boleh menyebabkan berlakunya stroke. Gangguan di dua organ utama ini, yang pertama ialah di jantung, yang kedua ialah di otak. Kalau di jantung itu dipanggil serangan jantung, heart attack. Kalau di otak kena serangannya dipanggil cerebrovascular accident, pecah pembuluh darah. Kalau sudah pecah pembuluh darah, pasti ada dalam buku. Ya, boleh jadi berlaku sebelah kanan atau berlaku sebelah kiri yang menyebabkan stroke-nya juga bersilang. Kalau berlaku sebelah kanan, stroke-nya sebelah kiri. Kalau berlaku sebelah kiri, stroke-nya sebelah kanan. Masya Allah. Boleh jadi juga berlaku penyumbatan. Di dalam kapilari darah di otak itu penyumbatan. Jadi ini juga boleh menyebabkan berlakunya serangan stroke. Orang aksiden boleh jadi pecah pembuluh darah itu ada dalam beku. Dan ada satu lagi yang dikatakan bengkak di bahagian otak. Jadi ini juga berlaku juga boleh menyebabkan orang itu koma, ya, selepas aksiden, dan juga boleh jadi seorang itu dalam keadaan stroke. Jadi ini memungkinkan. Cuma apa yang Pak nak sebutkan di sini ialah dia melibatkan bahagian otak manusia. Kalau sudah stroke, nak buat macam mana, ya? Apakah kita nak operation? Pasal angkat ni tempurung kepala ni, kena angkat, kena buat operation. Jarang yang berjaya, jarang yang sukses. Yang operation berjaya, tetapi pesakit meninggal. Operation berjaya, tapi orang itu stroke, koma dan sebagainya. Masya Allah.
Jadi oleh sebab itulah maka kita kena mencari apakah alternatif perawatan ya dengan izin Allah. Kita tidak boleh mengatakan ini garanti boleh sembuh, tak boleh. Sebab yang menyembuhkan itu adalah Allah. La syifa'a illa syifa'. Siapa kita yang tak boleh mengatakan bahawa apa yang kita berikan itu akan sembuh, melainkan sebuah ikhtiar perubatan yang kita ada. Masya Allah. Yang pertama sekali, kita tak dapat melewati suatu garis kasar perubatan yang telah ditunjuk di Nabi SAW. Kerana kesembuhan itu ada 3 kata. Yang pertama, iaitu menggunakan asal dari madu. Al-hijamah, al-kai. Jadi, dia mengambil 2 dulu, iaitu madu dan bekam. Jadi oleh sebab itu, maka orang yang ada stroke ini, dia kena kembali kepada pengobatan sunnah, iaitu berbekam. Kena bekam. Nak bekam dekat mana ya? Bekam di atas urun-urun kepala ini. Bekam di belakang ini. Belakang di sebelah kiri dan sebelah kanan. Belakang juga di atas tulang belakang situ juga. Boleh kita bekam dekat situ. Sebab apa? Sebab dia melibatkan walaupun kerosakan di bahagian-bahagian part tertentu daripada otak. Otak kita terbahagi pada 3. Otak besar, otak kecil dan pangkal otak. Pangkal otak ini dia akan pergi ke tulang belakang dan dia akan menyebabkan saraf-saraf di tulang belakang juga jadi lumpuh. Jadi oleh sebab itu biasanya dia tak dapat memberi arahan. Dan kalau lumpuh atau rosak di otak sebelah kiri, maka dia tak dapat bagi arahan di tangan sebelah kanan. Kalau lumpuh di sebelah kanan, maka tak dapat beri arahan di tangan sebelah kiri. Jadi, di mana main switch-nya, di mana titik perawatannya, ialah ada pada otak manusia. Macam mana kita nak memperbaiki otak yang duduk di bawah tempurung ini, tempurung kepala ini? Caranya ialah al-hijamah, yakni bekam. Jadi al-hijamah itu di atas. Macam mana pula kita nak sampai ke dalam otak tersebut? Maka Allah membuat salah satu pengobatan yang boleh sampai di otak ialah madu lebah. Subhanallah, madu lebah. Madu lebah ini mempunyai kekuatan. Kita belajar dalam ilmu herba. Sesuatu herba yang kita ambil daripada paras bumi ke bawah akar. Di antara pusat manusia itu ke bawah. Di antara bumi naik ke daun sebagainya itu, batangnya itu untuk tubuh badan manusia. Adapun bunga, buah, biji digunakan untuk otak dan kepala manusia. Siapakah yang paling pintar sekali dalam mengumpul khasiat daripada herba ini? Khasiat daripada bunga ini tidak lain, tidak bukan, ialah lebah. Kenapa? Karena Allah mewahyukan pada lebah. Lebah tak pernah silap dalam memilih bunga, tak pernah tersilap dalam mengambil bunga yang mempunyai racun. Ada pokok-pokok yang ada racun, tapi lebah tak sentuh. Sebab apa? Kalau kita mengamati betul-betul di surah Al-Lebah ini, kita tengok bagaimana Allah mengatakan bahawa laluilah jalan Tuhanmu dengan mudah. Allah memudahkan pada lebah bagi memilih suatu jalan kebaikan untuk syifa'ul nas, untuk penawar bagi manusia. Penawar di mana? Di otak. Salah satunya ialah untuk rawatan di otak. Sebab itulah orang yang stroke, kita harus beri paling minima bekam dan juga madu lebah. Madu lebah. Ada bermacam-macam jenis madu lebah. Madu lebah tualang, madu lebah hutan, madu lebah multiflora, madu lebah trigona, masam, manis, sangat manis dan sangat-sangat manis. Allah buat berbeza-beza rasanya itu
yang diambil dari bunga yang berbeza-beza mempunyai khasiat-khasiat yang tertentu. Maka bagaimana nak repair di bahagian otak, di bahagian kepala ini, ya, sebelum itu kita bagi dua, iaitu kita hijamah dan juga bagi madu. Maka di sinilah kita mempunyai, kita panggil super brain. Super brain. Ini super brain. Super menguatkan bahagian kepala. Kalau dulu kita cadangkan MMP, ini pun madu juga. Sama. Madu yang telah dipotensikan menjadi super brain. Kalau yang ini kita ambil terasa madunya. Ya, kita ada di sini, ada ukurannya. Ini tunjuk ya. Ya, daripada MMP ini, ya, MMP begini, ini kalau kita ambil, kita terasa kali, ambil air suam, ya, ambil air suam, ya, kalau kita ambil terasa sekali madunya. Sebab apa? Tuan, puan, bapa, ibu sekalian, kita tak sampai tangan untuk membuat pembetulan dalam otak manusia. Kita boleh capai dia dengan hikmah. Apa tu hikmah? Dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi di sini kalau kita tengok, ya, kalau kita tengok dia punya betul-betul apa? Cuba kita faham di sini. Bahawa siapa yang berpagi-pagian dengan kurma ajwa 7 butir, dia terlindung daripada racun dan juga sihir. Sihir itu metafisik. Orang menyentuh orang dengan cara sihir dengan jurus yang jauh. Tidak menyentuh orang tu, tapi di sana sudah kena sihir. Tetapi boleh dirawat dengan kurma ajwa. Bagaimana? Sebab itu hikmah. Perkataan Rasul itu khair, ma'ruf dan hak. Benar berlaku. Jadi begitu juga ketika kita nak sampai ke dalam otak manusia ini yang terlindung daripada tempurung kepalanya itu, yang tak sampai disentuh oleh tangan, apa yang bersampai? Hikmah. Apa dia hikmahnya? Hikmahnya ialah asal, yakni madu. Jadi kita ambil ni punya hanya satu ni saja. Ya, ambil ni. Okey, dah memang cukup-cukup di sini. Satu ni saja. Okey, masukkan ke dalam air. Air suam, air hangat. Jangan air panas. Ya, kita buat begitu. Ya, kemudian subhanallah, ini kita berikan minum. Minumnya pada waktu malam. Untuk apa? Untuk menyapu racun yang ada di otak. Untuk apa? Untuk menyembuhkan luka. Untuk apa? Untuk menghilangkan darah beku. Untuk apa? Untuk menyambungkan saraf yang telah terputus. Untuk apa? Untuk menyambungkan neural nerve dan motorik nerve. Madu lebah. Gitu. Tidak ada kesan. Sedikit saja. Sedikit saja. Boleh kita minum. Nah, dengan kemajuan dan teknologi yang makin tinggi, maka kita telah berjaya menghasilkan dan bentuk vibration. Vibration itu ialah dengan menggunakan apa dipanggil super brain. Super brain, kalau buka ni, Iman. Itu dia, super brain. Boleh juga dengan super brain. Ini kita boleh minum. Bismillah, Pak Imam. Kita guna air hangat sikit. Pernah satu hari Pak Ji duduk kat Yan, dekat kampung di Yan, ada orang datang minta ubat. Anak dia accident. Bila dia accident itu, kesan daripada accident, anak dia tidak boleh ingat.
Kalau dia cuba mengingatkan sesuatu perkara, dia sakit kepala tu kuat. Jadi kata, Masya Allah, kita gunakan saja MMP. Seminggu kemudian, dia datang. Sembuh dengan izin Allah. Dia kata sudah tidak sakit. Jadi memang untuk memperbaiki bahagian otak, bahagian yang paling tinggi dalam kehidupan manusia, Allah jadikan manusia ini akal. Membedakan manusia dengan haiwan yang boleh memahami daripada ayat Al-Quran. Untuk menerima hidayah. Untuk menerima hidayah dan petunjuk, perlukan akal. Jadi oleh sebab itu, kalau akal ini adalah organ yang sangat penting, maka dia tidak dilupakan oleh Nabi. Kalau ada kesembuhan, ada pada madu. Cari pada madu. Subhanallah. Jadi bila kita letakkan dia begini, kita boleh minum. Tetapi dengan perkembangan ilmu pengetahuan, yang Allah sentiasa memberikan pengetahuan demi pengetahuan untuk kelangsungan hidup manusia, Allah berikan, maka kita berjaya untuk mempotensikan dia dalam bentuk spray. Kita spray saja. Kita spray super brain pun boleh. Kalau kita tidak mahu, kita menggunakan madu. Tapi apa salah guna madu? Jadi kita boleh spray begitu, kita minum sebelum tidur malam. Apa kesan dia? Pertama, tidur kita berkualiti. Tidur kita itu berkualiti. Kita tidur itu, ya, kita tidur itu seperti tidur mati. Tidur mati itu bukan tidur mati, bukan. Tidur yang membuatkan dia boleh masuk, dia boleh akses kepada self-healing. Banyak orang boleh tidur. Semua orang boleh tidur. Makan buat tidur, dapat tidur. Tapi tak boleh masuk kepada apa disebut sebagai delta frekuensi. Bagaimana delta frekuensi itu? Allah ciptakan gelombang otak manusia itu boleh dibetulkan dengan hikmah daripada ucapan Nabi yang khair ma'ruf, iaitu madu. Siapa yang lebih baik lagi pengobatan selain pengobatan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Jadi itu kita gunakan. Berikan orang yang itu dengan MMP. MMP itu makna apa? Million Mineral Plus. Sebab apa kata million? Sebab dia menggunakan fosil million tahun yang dimixkan dia dengan madu. Fosil million tahun ini, billion tahun jangka waktu ini daripada tumbuh-tumbuhan menjadi fosil, daripada batu-batuan menjadi fosil, daripada haiwan yang hidup jutaan tahun menjadi fosil. Maka fosil itu digunakan kerana dia mempunyai million mineral plus yang kita simpan tak tahu. Tapi bila dicampurkan ke dalam MMP, dia jadi sebuah kekuatan. Boleh kalau Pak Haji tunjukkan beberapa kes MMP, termasuk orang yang anak-anak yang ada apa kita panggil ayat, step, epilepsi, banyak yang terjadi begini. Kita bagi anxiety dan superbrain. Ya, kita campurkan superbrain. Tetapi kalau orang tu stroke, maka boleh saja guna saja MMP. Ya, MMP itu terbaik. Masya Allah dalam pengobatan untuk otak. Pakcik cuma nak sebutkan begini saja bahawa otak itu teristimewa. Allah letak di atas. Supaya hidup ini, manusia ini istimewa. Menjadi hamba Allah. Sesuatu yang bersandar dengan Allah itu dia jadi baik. Hamba Allah. Walaupun hamba, dia jadi satu kekuatan. Tapi kalau sandarkan itu pada manusia, hamba wang, lemah. Hamba kepada dirham, lemah. Hamba kepada harta, lemah.
Hamba kepada pangkat lemah. Tapi kalau disandarkan dengan Allah, dia jadi kuat. Hamba Allah. Begitu pengobatan. Ketika dia disandarkan kepada hadis, dia jadi kuat. Di mana letaknya kekuatan produk HBA, sandarannya kepada hadis. Jelas sekali. Di mana sandarannya pada hadis itu? Ya, pada kandungan madunya yang ada di situ. Maka asas ini menjadi asas pengobatan. Karena dalam pengobatan Islam ini, asasnya ialah keyakinan. Keimanan. Nak yakin dengan apa? Yakin dengan apa yang dikatakan Rasul. Yakin apa yang telah diturunkan oleh Rasul. Sebagai petunjuk kepada kita. Termasuk di dalam pengobatan. Yakni madu. Baik. Ini kita gunakan sedikit saja. Ya. Masukkan ke dalam ini. Kita ambilnya pada bila? Waktu malam dan juga pada waktu pagi. Dua waktu ini yang kita pilih. Waktu malam dan pada waktu pagi. Waktu duha, wal laili idza saja. Waktu malam. Kita ambil dia pada waktu tersebut. Baik. Apabila kita mengambilnya ini, orang yang demensia. Apa tu orang yang demensia? Demensia ni orang lupa. Orang lupa ni apa kita panggil orang nyanyok, pikun. Dia lupa. Di mana lupanya? Dia ingat balik. Baik. Sebenarnya apakah ini ubatan untuk stroke? Ya betul. Apakah ini ubatan untuk saraf? Ya betul. Apakah ini ubatan untuk semua penyakit? Ya betul. Sebab yang menentukan kesihatan tubuh badan manusia itu adalah otak manusia itu sendiri. Otak manusia. Kalau sudah gangguan otak di situ, sama ada gangguan di sudut gangguan fisik atau gangguan-gangguan kejiwaan, maka dia sudah jadi majnun. Jadi oleh sebab itu, maka asas pengobatan untuk stroke itu rawatlah di otak. Kita nak urut di tangan, nak urut kat kaki, nak urut kat leher, ya silakan. Bersama dengan bekam. Ya silakan. Tetapi jangan lupa, makanan untuk orang stroke ialah madu. Nah, bila kita memperkatakan tentang madu ni, maka banyak pula pilihan madu yang mana kita nak pilih. Haji selalu sebutkan madu yang terbaik dalam semua madu, semua terbaik. Ayat Quran itu semua syifa. Kalau orang kata di mana ayat syifa? Di dalam Al-Quran. Semua ayat Quran ada syifa. Tetapi ada surah khusus, suratul Fatihah. Orang baca sebagai surah syifa. Surah An-Nas, Al-Falaq. Dua surah ini kata sahabat bila turun surah Al-Falaq dan surah An-Nas, kami tidak meruqyahkan orang melainkan dua surah. Jadi kalau kita tengok, kalau kita percaya bahawa surah Al-Fatihah itu penawar, kita tak sentuh, kita tak makan pun. Kalau surah Al-Falaq dan surah An-Nas itu penawar, kita tak makan, tak minum pun. Jadi kalau begitu, maka Allah bagikan madu untuk letak, untuk kita minum. Maka itulah dia kebaikan yang besar. Kebaikan yang besar untuk orang stroke. Sebab apa? Sebab biarlah madu itu yang merawat di dalam otak manusia. Lukanya kah? Ataupun dia mempunyai darah beku dan sebagainya. Masya Allah. Jadi apa kesan bila orang itu mengambil? Orang yang mengambil, kita yang ambil lah. Baik. Tuan, Allah bagi isyarat 6 bulan sebelum stroke. Ini yang Pak Haji pelajari. Mungkin 1 tahun. Tapi yang Pak Haji observe 6 bulan sebelum stroke. Macam mana kita nak tahu kata orang itu nak berlaku stroke? Yang paling mudah kita tengok dia ibu jari sakit. Paling mudah kita rasa susah nak angkat. Paling mudah sakit di rahang ni. Itu
Petanda-petanda dia akan stroke. Ya. Tetapi ada satu hal lagi. Kita boleh mengetahui sama ada kita berpotensi stroke atau tidak dengan melihat kadar oksigen yang ada dalam tubuh badan kita, khususnya di otak kita. Macam mana nak tahu kadar oksigen? Ya, kita beli saja. Ada alat untuk uji oksigen, kita letak ni ada 99, ada 98. Kalau orang itu COVID-19 jadi 95, 80 teruk ya. Sampai ke stage yang ke-5, dia sudah tak ada oksigen. Baik, itu jelas serangan acute, serangan serta-merta. Tapi macam mana dengan serangan kronik? Penyakit acute tu, penyakit yang serta-merta, macam COVID-19. Ada satu lagi serangan kronik, yang bertahun, yang menahun, yang pokok tu ibarat pokok yang sudah condong menanti untuk tumbang. Apa dia? Ya, apa dia? Iaitu kita kena test oksigen dalam kepala kita. Macam mana kita nak test dia? Kadar oksigen. Nak letak kat mana kita nak test itu? Tuan, cuba minum ini satu. Ini satu ni. Ambil MMP, minum satu ni. Tuan minum. Pada waktu malam sebelum tuan tidur. Pusing atau tidak? Dia jadi pusing atau tidak? Pusing atau tidak? Kalau dia ada sesuatu yang pusing, sesuatu yang tak kena di dalam otak tuan rasa macam berat, macam ada satu beban, berarti tuan mempunyai kadar oksigen yang kurang di dalam otak kepala. Sama orang mengambil radio IQ. Kita ada radio IQ. Radio IQ ini ada ginkgo biloba, ada pegaga, ada DHA, ada buah tin, ada buah kismis, dan ada buah kurma. Ya. Bagi orang yang mempunyai masalah di dalam otaknya itu ada gangguan, sama ada blockage, sama ada darah beku atau gangguan di saluran darah di bahagian kepala, kalau dia ambil radio IQ dia pusing. Dia sakit. Kenapa dia sakit? Gangguan. Siapa yang selalu sakit? Kita tengok begini, orang yang pernah jatuh terhempas. Orang yang kadar gulanya tinggi, orang yang hipertensi, orang yang hipotensi. Ini semua bila dia ambil, orang yang sentiasa migraine, dia ambil sakit dalam kepala. Sebab apa dia sakit? Sebab ada kerosakan-kerosakan yang berlaku di dalam jaringan otak. Itu disebut sebagai direction of cure. Tanda-tanda bagaimana herba itu memperbaiki dalam struktur otak yang ada. Kita tahu bahawa ada herba seperti ginkgo biloba terkenal. Ada herba seperti pegaga terkenal. Ada herba seperti omega 3 terkenal. Omega ataupun ada juga daripada buah-buahan, buah tin, buah kismis, buah kurma. Nah, kesemua daripada itu termasuk buah coklat atau buah koko, buah kakao. Ya, jadi dekat situ bila kita ambil saja sakitnya, ya Allah sakit di kepala. Kenapa? Soalannya kerana otak kekurangan oksigen. Tuan-tuan dan puan-puan, ada satu hal. Kadang-kadang orang tu dia tak berapa sakit. Tapi kenapa bila dia ambil dia sakit? Ingat ya, orang darah tinggi terbiasa dengan tekanan darah tinggi. Bila dia ambil herbal, tubuh darah tu back to normal, dia sakit kepala. Sebab terbiasa dengan darah tinggi. Orang yang kecil manis, gula yang tinggi, terbiasa dengan gula tinggi. Bila gula dah turun back to normal, dia pusing. Jadi itu apakah tak sakit itu kebaikan? Apakah sakit itu keburukan? Tidak. Itu adalah proses penyembuhan yang berlaku. Jadi sama juga ketika kita mengambil AMP ini, kita beri minum kepada seseorang. Tiba-tiba dia sakit. Sebab itu, kenapa Pak Haji cadangkan ambil pada waktu malam. Yang anehnya bila dia ambil,
dia menyebabkan seorang itu dapat relax. Kita tahu dalam pengobatan ini ada 4 R, iaitu release, release. Dia keluar, dia punya tu, dia berjaya keluarkan beban yang ada dalam otak yang dia fikir. Rest, dia dapat rest. Release dan rest. Bila dia dapat rest, dia dapat tidur. Dia regeneration balik. Dia betulkan balik kita punya sistem badan kita. Kemudian dia pergi kepada refunction. Maka otak itu menjadi elok balik sebagainya. Maka apabila kita tahu bahawa otak sama dengan otak ini akan jadi lemah kalau kita tak gunakan. Orang yang tidur lama, tak bergerak, otak dia makin lemah. Orang yang angkat berat, ketika dia angkat berat, otak digunakan, otak dia makin kuat. Begitu juga otak. Bila otak itu tidak mengalami satu proses berfikir, proses mengira, proses menghitung, maka dibiarkan otak itu dengan kelemahan, kekurangan oksigen, maka dia jadi demensia yang pertama. Dia menjadi demensia, lupa. Kemudian akhirnya dia boleh jadi penyakit neuro. Dia boleh jadi Parkinson, dia boleh jadi serangan, dia boleh Bell palsy. Ni, mulut ke kiri atau ke kanan. Bagaimana nak betulkan mulut ke kiri dan kanan ini? Dan kena guna MMP, Million Mineral Plus. Kena guna ini. Ya. Jadi oleh sebab itulah maka jangan kita ragu untuk mendapatkan produk yang bagus dalam perawatan ini. Kerana mana lebih utama daripada kita duduk merana di tempat tidur stroke yang sukar dirawat orang. Ingat ya, perawatan stroke yang pertama ialah pada otak manusia. Otak itu boleh sampai dengan madu. Masya Allah. Itu pelajaran yang pertama. Kemudian yang kedua, spray. Termasuk dalam spray ini kita boleh spray dalam air 500 ml. Kalau kita nak kuatkan lagi, rajin-rajinlah. Kalau kita jaga orang stroke, ibu kita stroke, mak kita, ayah kita stroke, rajin untuk berkhidmat. Ini peluang akhir kita. Ya, peluang akhir kita untuk memberikan perkhidmatan yang terbaik untuk ibu dan ayah kita. Ini ambil, spraykan dalam air 500 ml. Spray kebiasaannya produk spray, kita spray sekali dalam 500 ml. Tapi orang stroke, kita spray 3 kali. Dalam 500 ml, kemudian kita baca 53 kali. Kita baca surah Al-Fatihah. Kita habiskan satu hari itu sebanyak 500 ml sudah cukup. Bagikan kepada 2. Separuh minum pada waktu malam dan separuh minum pada waktu pagi. Itu cara dia bagaimana kita nak memberikan dengan menggunakan vibration supaya otak itu dapat melakukan release, rest, regeneration dan refunction. Apa yang akan berlaku kepada orang tersebut, dia akan jadi sedikit dingin dalam badan. Tuan, orang stroke ni dia akan rasa, kita pegang dingin, dia rasa panas. Ya, jadi bila kita berikan ini, dia boleh tidur. Kalau tidak, suka sekali. Ya. Jadi oleh sebab itulah maka kita bagi dia boleh tidur. Ketika dia tidur pada waktu malam, besok pagi kita bagi lagi sekali kepada dirinya, maka sudah berlaku perawatan yang sangat dahsyat daripada madu ini. Bukan obat yang dahsyat, tetapi daripada hadis Nabi SAW yang dahsyat.
Mari kita meyakini. Bukan meyakini pada obat, tapi meyakini kepada penyembuhan itu datang pada Allah. Bila kita mengikut sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi pengobatan kaedah Nabi ini tidak ada yang boleh mengatasi. Tidak ada. Sebab Nabi tak bercakap dengan hawa nafsu, melainkan dengan wahyu. Jadi subhanallah, connection di antara ucapan Nabi dan connection daripada turunnya wahyu yang cerita pasal madu ini bergabung di antara dua kekuatan ini menjadi penyembuh nombor satu di dunia. Semua penyakit apa-apa berasal pada otak. Kalau otak itulah yang Allah turunkan kepada manusia tanggungjawab. Kalau sudah tidak ada otak, tidak ada tanggungjawab pada manusia. Tidak ada. Kalau sudah tidak ada otak, maka manusia tidak perlu lagi kepada petunjuk. Sebab manusia ada otak, maka Allah datangkan kepada manusia itu petunjuk-petunjuk jalan kebenaran. Jadi, kita kena balik semula kepada pengobatan menggunakan madu. Itu yang pertama sekali, asas pengobatan kita yang harus kita yakini. Terus ambil. Nak ambil tu dalam berapa lama? Sabar. Sabar. Sebab Nabi pernah didatangi oleh seorang sahabat juga. Minta kepada Nabi nak ubat apa sahabat yang sedang sakit perut. Nabi menyuruh mengambil madu. Dia pulang ke tempatnya, saudara ni dia beri minum madu. Semakin sakit datang, ya Rasulullah. Semakin parah. Nabi kita berikan dia madu. Ya, taat Rasul. Berikan lagi madu. Datang lagi, ya Rasulullah. Semakin parah. 3 kali lelaki ini datang. Kali yang ketiga Nabi kata benarlah. Benarlah Allah bawa madu itu syifa'ul nas. Benarlah Allah. Macam kita juga. Aku bersaksi bahawa benarlah Allah menyatakan aku. Pengobatan itu ada pada madu. Jadi yang berdosa adalah perut saudara. Maka diberinya lagi. Datang kali keempat. Alhamdulillah. Sudah sembuh ya Rasulullah. Alangkah tingginya values, nilai pengobatan yang tinggi. Pertama, istiqamah terus. Jangan berhenti. Yang ketiga, jangan ada keraguan. Soalannya kita ini, bila kita amal herba dah betul dah. Tapi pertama tak sabar. Tunggulah waktunya akan sampai dia akan sembuh. Yang kedua, kuatkan keyakinan. Orang kata dalam Al-Quran ada sebut fasbir sabran jamila. Sabarlah dengan sabar yang indah. Indahnya kita menanti pertolongan Allah. Wasta'inu bis-sabri was-salah. Dapatkanlah pertolongan dengan sabar. Okey, azan kita berhenti sebentar ya. Nanti balikan sambung. Terima penting. Tengok ada beberapa soalan yang dikemukakan. Pak Jira menjawab di sini. Assalamualaikum. Saya mau bertanya untuk penyakit PCO, endometriosis juga kista, harganya apa? Kerana saya ingin sekali punya omongan berumah tangga saya 13 tahun. Okey. Ada beberapa herba yang boleh digunakan untuk kista dan juga untuk sisi. Sisi ini ialah gelembung air.
Di rahim, kista tu ada isinya. Cara dia nak bagi sembuh dia. Yang pertama, kita ada herba namanya Sinida. Digunakan bersama dengan apa kita panggil busra. Sinida dan juga busra. Sinida dispray ke dalam air lalu diminum. Busra kita spray di bawah. Ya, paling cepat dia akan sembuh. Jadi seperti mana orang guna ladies orang guna pencuci wanita. Tetapi kita gunakan dia, kita gunakan busra itu kita spray. Masya Allah. Ini cepat sekali sembuhnya. Adapun Sinida ini kita spray seperti mana buat tadi, spray dalam air, minum. Sehari 3 kali, boleh sehari 5 kali ikut waktu solat. Iaitu dalam gelas macam ni, ya. Dalam 3 kali spray, kita aduk, kita minum. InsyaAllah mengecil. Sinida ini daripada singkong, ubi kayu. Ubi kayu terkenal dengan perawatan untuk sis dan fibroid. Termasuk untuk kanser di rahim. Sangat terkenal. Jarang sekali yang tidak sembuh. Dengan syarat kita gunakan betul Sinida spray. Air. Boleh spray 1, 2, 3 macam ni. Satu lagi kita guna busra. Busra kita spray di bawah. Itu juga Pak Haji selalu tunjukkan orang yang ada buasir. Orang yang ada ambayan. Harus buat operation. Potong dia. Tak perlu. Orang yang ada lymphoma, bengkak kat leher. Dia nak pernah jadi kanser. Perlu ambil 2 saja. Anti bengkak dalam tubuh badan. Anti kanser dalam tubuh badan. Anti fibroid dan sis dalam tubuh badan. Apa juga pembengkakan yang kita sebut sebagai TIS. Rheumatoid arthritis. Atau kita sebut sis, endometriosis. Atau orang sebut dia sebagai tumor. Atau orang sebut dia sebagai lymphoma. Cara nak mengecutkannya 2 saja. Sinida dan juga busra. Busra guna kat luar. Ya. Sinida kita guna di dalam bentuk minum. Internal, eksternal. Masuk orang yang ada apa tu? Jatuh, rahim dia jatuh. Rahim dia terkeluar. Dia ada masalah prolapse uterus. Macam mana kita nak rawatkan? Perawatan biasa dia kena buat operation, jahit, ataupun dia terpaksa menggunakan apa kita katakan untuk pengikat rahim itu. Atau ada senam karga dan sebagainya. Tapi efektifkah pada orang yang sudah jatuh rahim ini? Tak berjaya. Dia bukan cakap sombong, tidak. Tapi itulah kenyataan, tak berjaya. Cuba ambil Sinida dan busra. Spray saja dekat situ. Biiznillah, tak sampai 3 hari, rahimnya akan naik balik. Mengecil di atas. Orang yang rahim turun ini, kalau dia bercakap bersin, terkencing. Ya, kalau perjalanan jauh, nak terkencing. Kalau dia ketawa juga nak terkencing. Sakit pinggang dan perutnya mengencing. Masya Allah. Itu juga sama juga dengan endometriosis. Sama juga dengan sis yang terjadi pembengkakan di dalam rahim. Allah buat kita untuk kita faham. Makroskopik. Ubi singkong, ubi kayu itu bukan duduk di atas tanah. Dia di dalam tanah. Di dalam rahim. Di dalam tubuh. Ini untuk kita berfikir dan dia berkembang. Sama seperti kanser berkembang. Singkong itu, ubi kayu itu dia berkembang. Sama untuk manusia berfikir. Dan pada singkong itu ada racun. Dikenali sebagai cyanida. Cyanid.
Cyanida ini atau cyanida ini dia racun. Dia digunakan oleh KGB, CIA untuk dia bagi kepada intelijen. Intelijen berintan. Intelijen ni intelijen special crime. Kalau mereka ditangkap oleh negara, oleh musuh, mereka akan makan untuk matikan. Supaya jangan sampai rahsia negara terbongkar. Tetapi Allah buat dalam ubi kayu dan singkong ini mengandungi racun tapi tidak membunuh. Yang dia bunuh adalah kanser. Sel-kanser yang ada pada tubuh manusia. Allah buat tumbuh-tumbuhan untuk siapa? Untuk manusia yang menjadi khalifah Allah yang tahu. Kajilah. Belajarlah untuk mengkaji, merenung dengan kecerdasan akal yang Allah berikan kepada kita. Dengan hati yang sentiasa bersyukur dengan apa yang Allah berikan. Anugerah dan nikmatnya yang baik. Jadi kita rawat. Subhanallah. Jadi kalau kita banyak lihat kajian-kajian yang berlaku, tuan perempuan, bapa, ibu sekalian boleh tengok dalam internet kajian tentang ini. Begitu banyak sekali. Dan orang dulu-dulu menggunakannya ini untuk buat patah. Ya, untuk bagi kepada haiwan yang tak mau besar, yang tak mau gemuk. Sampai kepada penggemukan kepada sapi, kepada lembu pun menggunakan ubi kayu. Tetapi ubi kayunya ada yang khusus untuk manusia. Terbaik yang kita namakan cyanida dan juga kusma. Sangat baik. Masya Allah. Allah pertemukan kita dengan perawatan yang sangat indah dan sangat baik. Baik, Alhamdulillah. Dan apabila kita sudah dapat merawat, ya, bagi endometriosis dan MILM ini, ataupun SIS ini, minta maaf, endometriosis ini, dan fibroid ini, maka mudah-mudahan Allah bagi kepada kita kesuburan. Masalah infertility, masalah ketidaksubur itu, mudah-mudahan dapat suriat keturunan yang baik-baik, yang soleh-soleh, yang menjadi imam di kalangan orang-orang yang bertakwa, insya-Allah. Baik, Alhamdulillah. Bagi nak jawab bagi soalan daripada Pak Mawardi. Apa khabar Pak Mawardi malam ini daripada Perkhidmatan Siantar, ya. Doa Pak Haji daripada Kejawan ini, Pak Mawardi dan keluarga sihat. Semua hari-hari kita sihat belajar tentang buat tak putus. Banyak dapat bantu orang. Okey, kita tengok soalannya ialah mohon cadangan herba untuk usia 50-an, paru-paru terendam. Ini satu yang banyak sebut, paru-paru. Ada herba yang Allah buat untuk tulang. Ada herba yang Allah buat dia untuk otak. Macam madu, macam bunga, macam buah, mengkudu dan sebagainya. Ada herba yang Allah buat untuk hormon. Estrogen, human growth hormone, hormon melatonin, dopamin. Ada herba yang Allah buat untuk sistem urinary, sistem kencing. Herba-herba manakah yang urat selari. Ada herba yang Allah buat ini khusus yang untuk merawat liver, warnanya warna kuning. Ada yang herba yang Allah buat untuk darah manusia, bayam berduri yang berwarna merah, buah naga merah dan sebagainya. Masya Allah. Baik, kalau paru-paru ni apa? Nah, sekarang cuba perhatikan betul-betul. Perhatikan betul-betul daun daripada daun kelor. Daun kelor itu kalau kita ambil, kita pegang elok, kita tengok dia seperti paru-paru manusia. Sangat cantik. Halus-halus sama seperti paru-paru manusia. Baik. Jadi oleh sebab itulah maka darah manusia ini ataupun paru-paru yang berair di sini, paru-paru yang terendam. Macam mana kita nak merawatnya? Ada beberapa hal. Bahawa biasanya kalau kita ambil air lebih, dia penat. Sebab air itu tak boleh keluar. Minum air banyak tetapi kencingnya sedikit. Orang yang rosak ginjal misalnya hanya dihadkan minum 500 ml saja. Kenapa? Kerana tak keluar air kencing itu.
Maka lama-lama terendam bau-baunya itu. Maka terpaksa disedut daripada tulang rusuknya itu, dicelah tulang rusuk ini, tarik keluar air itu. Nah, baru kita tahu bahawa bagaimana sempurnanya kejadian manusia. Jumlah air yang masuk dan keluar itu harus sama. Bagaimana kalau tidak sama? Dia akan menyebabkan manusia tak bernafas, tak boleh. Bagaimana supaya dia dapat mengawal dan mengeluarkan air ini? Maka Allah buat dia kepada tumbuh-tumbuhan yang mempunyai sifat dirty. Bagaimana kita nak tengok? Kita tengok pada daun. Urat selari daun. Menunjukkan mudah dia kencing. Dia tak bercabang-cabang daun itu. Dikenali sebagai daun monocotyledon. Subhanallah. Jadi daripada itulah kita ambil, antaranya kita ambil akar daripada akar buluh. Ya, sebab dia tunjukkan dekat sini ada buluh. Di tempat Pak Haji namanya buluh mata air. Sebab tempat Pak Haji namanya mata air. Kalau alamat rumah Pak Haji, Batu 1, Jalan Mata Air, Perlis, Malaysia. Batu 1, Jalan Mata Air. Mata air itu nama tempat. Buluh itu, bambu itu juga disebut sebagai buluh mata air. Banyak tumbuh dia dekat situ. Maka kita boleh tengok gambar yang kita share dekat sini. Ini buluh mata air. Apa fungsi buluh ini? Diuretik. Apa fungsi diuretik? Iaitu mengeluarkan air daripada dalam tubuh. Oh, begitu sekali. Ya, begitu sekali. Bagaimana cara kita nak gunakan? Ada kapsulnya namanya Malax. Kapsul Malax ataupun Malax. Daripada akar lalang. Sama juga bersifat diuretik. Daripada akar buluh. Sama sifat diuretik. Yang mendominasikan produk ini. Ya. Jadi oleh sebab itu ada juga produk kita yang kita ambil daripada air. Air di dalam pokok buluh. Yang tu kita panggil betung spray. Mungkin Pak Haji boleh tunjuk di gambar di sini, iaitu pokok buluhnya itu yang ada air. Tidak semua ada. Masya Allah. Maka air itu dipotensikan menjadi betung. Sebab apa Pak Haji ambil nama buluh betung? Anak buluh betung. Itu di antaranya. Ya, jadi oleh sebab itu anak buluh betung ni atau cerita anak buluh betung. Ya, tolong. Sebagainya. Jadi itu dia punya contoh. Maka bagaimana air boleh berada di dalam buluh ni? Buluh ni ada buku, ada ruas. Dia ada filter yang halus. Tapi begitulah kehendak Allah. Bukan semua ada. Tapi begitulah yang ada. Kehendak Allah untuk manusia itu yang tahu bersyukur. Yang tahu mengambil pelajaran. Maka namanya betul spray. Ini telah dipotensikan. Sama juga kita spray dalam air. Tak perlu banyak ni separuh air atau suku air saja. Kita spraykan. Lalu kita minum. Nanti kencingnya banyak. Kalau kita tengok, ya, kita tengok satu potongan. Kalau kita ambil buluh tu, kita potong. Ni kita tengok buluh tu sama seperti potongan di atas ginjal manusia. Berarti ginjal manusia itu dapat kita lihat kepada susunan buluh itu sendiri. Okey, kita tengok sikit. Daripada akar buluh yang ketika kita potong dia. Masya Allah. Jadi kita tengok air yang halus, air kelapa. Itu saja orang tahu. Dia kata, aku tahu air yang ada, yang halus adalah air kelapa. Tetapi tahukah kita bawa air buluh pun ada? Subhanallah. Masya Allah. Jadi ini yang kita gunakan untuk mengeluarkan air di dalam paru-paru. Masya Allah Tuhan. Kita gunakan ini. Subhanallah. Okey, di mana ni?
pertanyaannya. Okay. Soalannya yang seterusnya ya, 50 Han pun kita boleh gunakan. Apakah spray? Spray tak bagi tidur. Kapsul kelor atau moringa ni nak menguatkan paru-paru. Tapi nak keluar air paru-paru tak boleh tuan. Kelor bukan tujuan untuk keluarkan air. Kalau albumin ikan gabus boleh jadi. Tapi yang keluarkan ialah betung spray. Kenapa tempatnya tuan? Kalau tak kena tempatnya tak sembuh. Tak sembuh. Baik. Tapi kalau moringa atau kelor tu orang yang ada masalah paru-paru demam. Kalau ketika kita X-ray itu nampak putih-putih saja. Ada asma yang betul. Ada batuk berterusan betul. Tapi kalau air tak keluar juga guna daripada pokok kelor ni tak keluar tuan. Kena gunakan diuretik. Allah buat, Masya Allah. Ya. Sangat-sangat hebat. Baik, kita tengok lagi soalan seterusnya. Assalamualaikum, kalau penyakit yang sudah makan ubat sudah, apakah perlu teruskan makan kalau nak guna ubat ini? Okey. Boleh tak pesakit yang guna ubat hospital ambil MMP? Ini untuk orang stroke ni. Boleh. Jarak. 1 jam. Boleh kita gunakan. Madu. Ya, madu saja. Tapi kita kena jarakkan. Masya Allah. Okey. Assalamualaikum Pak Haji. Herba MMP atau Super Brain atau herba apakah yang bagus bagi orang dewasa yang ketagih main game? Oh, ini kena guna 2. Anxiety dan Super Brain. Jangan lupa. Anxiety itu bila diambil dan Super Brain, kita kata ambil air macam kita spray 1, 2, 3 kali anxiety dan Super Brain, 3 kali juga dulu kita aduk sebagainya. Ya, kita aduk macam tu, kita aduk. Kita minum dia pada waktu malam. Dia tak boleh tengok handphone tu. Dia jadi berat dan mengantuk. Cahaya di handphone itu akan memantul kepada matanya. Otak dia akan mengisyarat tidur. Dia kalau anak-anak tak sempat habis 1 game. Dah tidur dah. Handphone dia yang tengok. Kalau orang dewasa pun begitulah. Dia tak boleh tidur. Dia tak boleh tengok handphone. Dia ngantuknya luar biasa. Apa tu? Anxiety dan Super Brain. Masya Allah. Ini juga kita bagi anxiety dan Super Brain kalau orang yang rawatan otak lah ni. Rawatan otak. Ya. Boleh tak kami bagi anxiety dan Super Brain untuk orang yang stroke? Boleh. Untuk orang yang gila? Boleh. Sebab apa? Ini sangat-sangat tinggi pengobatannya. Anxiety dan Super Brain itu ultimate pengobatan kita. Tinggi tuan. Kita tinggi bukan kerana kita mengangkat dia kata tinggi, kerana dia pengobatan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Banyak orang bertanya-tanya, apa yang kita buat daripada anxiety itu sumber apa? Kita sebut kata ni buah. Buah apa? Ya buah ada banyak. Buah yang manis. Ya buah yang manis itu buah apa? Banyak orang tanya lagi. Buah manis itu buah apa lagi? Yang manis itu ialah kesukaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pak Haji tak tengok manisnya buah itu buah apa. Tetapi Pak Haji suka bahawa Rasul itu tidak menolak sesuatu yang manis. Buah. Subhanallah. Itu adalah antara kekayaan yang Allah berikan kepada buah-buah. Allahu Akbar. Tuan, campurkan anxiety dan Super Brain. Tuan sudah memiliki 50% dapat ilmu perawatan. 2 saja. Stroke ke, darah tinggi ke, jantung ke, apakah juga sebagainya, bagi 2. Subhanallah. Dan termasuk juga, ingat ya, anxiety itu dia buat orang tu tak bangun kencing kerak pada waktu malam. Itu membolehkan dia tidur. InsyaAllah. Baik, Alhamdulillah. Ada pertanyaan lagi daripada Endar ya. Bismillah, pembengkakan jantung, tensi tinggi, guna herba apa? Selama ni saya kasih wave, spray, kopi ranik, macam-macam. Dengar betul-betul ni.
Jantung bengkak. Kat sini pembengkakan jantung. Banyak orang tak percaya. Kalau lah Pak Haji kata pembengkakan jantung ni kerana sembelit. Dia tak lawas. Bagi pelawas tujuh angin spirulina, sembuhlah dengan Islam. 3 tu saja. Pelawas, tujuh angin dan spirulina. Itukah yang menjadi penyebab pada jantung itu? Iya. Orang ini dia akan tumbang. Di mana? Tumbang di kamar mandi. Kenapa? Ketika dia buang besar ataupun dia keluar kat situ, selalunya dia ada tekanan pada jantung. Kenapa? Sembelit. Problem 3 kolam berisi. Terbaik. Ingat tu. Spirulina. Kemudian apa satu lagi? Iaitu spirulina, tujuh angin dan juga lawas. Kalau produk spray ni apa? Haji, Sinida. Sinida itu pelawas. Subhanallah. Ya, itu di antara. Baik, kita tengok lagi. Assalamualaikum. Saya sudah lama ada mukus dalam saluran pernafasan. Kalau kena udara sejuk, batuk jadinya. Terasa mukus naik semakin menjadi gatal dan batuk. Herba apa yang tepat untuk hilangkan mukus tersebut? Nah, ini berartinya dia kena mencari herba yang bersifat expectorant. Boleh memecah mukus tersebut. Macam mana herba itu boleh memecahkan mukus? Ya, kita tengok ni dalam saluran pernafasan. Pertama sekali, dia kena menghindari makanan-makanan alergi. Apa dia makanan alergi? Hindar daripada sumber-sumber seperti seafood, makanan laut. Pertama, jangan makan makanan yang sudah dimasak 8 jam. Kadang-kadang kita makan makanan yang semalam. Memang enak. Gulai, kari yang kita ulang panaskan dia itu. 2 hari, 3 hari lagi enak. Ya. Tetapi bagi orang yang ada permasalahan mukus ni, mukus tak boleh hilang. Yang ketiga, jangan ada kucing dalam rumah. Bau kucing dan sebagainya itu. Dia menyebabkan mukus ini bukan sebab apa. Sebab ada bahan yang menyebabkan sel badannya yang dikenali sebagai mast cell mengeluarkan histamin. Kena kaji. Okey, dekat sini mungkin sejuk. Bila sejuk, dia akan naik. Sejuk, dia akan keluar. Jadi berartinya, dia kena ambil sesuatu yang boleh memanaskannya. Antaranya kita ada minyak Sahara. Minyak Sahara. Ya, yang kita boleh hidup untuk memanaskan sikit badan. Sapu di bahagian dada. Itu yang pertama. Yang kedua, kita boleh ambil daripada madulia. Ya, iaitu minuman daripada madu campur dengan jahe, campur dengan halia. Madulia. Untuk kita panas. Yang ketiga, kita cari herba yang boleh mengencerkan mukus tersebut. Herba ini dikenali sebagai depuratif. Apakah herba depuratif ini? Senang saja. Cari yang berwarna merah. Apa contohnya? Rosella. Dan yang ketiga, minum madu lebah. Madu lebah yang mana? Madu lebah kelulut. Madu lebah kelulut. Jangan ambil madu lebah tulang. Tambah lagi. Madu lebah kelulut itu sifatnya sejuk. Madu lebah kelulut ada grade A, B, C, D. A, B, C, D. Ada yang manis, kurang manis, kurang manis. Dan ada yang masam. Asam. Ambil yang asam. Dia encer, dia keluar habis. Tapi ada satu hal kena ingat. Mukus tak boleh keluar kalau orang tu sembelit. Sebab tu ketika orang itu ada masalah sembelit, ni hidungnya tu tersumbat. Hidung ni mana pergi dia? Dia pergi paru-paru juga. Jadi jangan ada sembelit.
Kena bersihkan sembelit itu. Kena bersihkan betul-betul sampai jadi diarrhea. Ambil herba sampai jadi diarrhea. Yang tu yang kita kena ingat. Ya, itu insya-Allah boleh gunakan. Mukusnya. Okay. Yang ke seterusnya, buah pinggang bocor stage 2, darah tinggi, ada pantang makan tak? Dah ambil hemoset dan juga albumin tapi tak BAB. Tak BAB, tak berkesan. Tak BAB, tak berkesan. Apa juga herba, kalau dia ambil, katalah herba tu baguslah untuk suatu penyakit, tapi menyebabkan dia sembelit. Dia tak BAB, herba tersebut tak jadi ubat. Tidak jadi ubat. Dia jadi racun dalam badan. Dia terakumulasi. Jadi dia kena lawas. Syaratnya dia kena lawas. Maka biasanya kita guna sinida. Kalau kita tak lawas juga sinida, maka perlulah ambil batu angin, pelawas, spirina balik. Asasnya kena lawas. Atau boleh gunakan minyak zaitun atau minyak VCO untuk lawaskan. Jadi di sinilah kita perlu melihat ya bahawa apa juga perawatan herba kalau kita beri tapi tak lawas, dia tak jadi ubat. Seterusnya, okey. Kita tengok ada lagi ke? Tanyanya, ada lagi ya. Anak umur 10 tahun, sudah 2 minggu buang air besar cair. Sehari sekali buang air besar cair, apakah normal atau penyakit? Subhanallah, di diarrhea ya. Umur berapa tahun? Bagi tengok berapa tahun, anaknya 10 tahun. Baik. Ini pengalaman. Pak Haji nak cerita pengalaman anak-anak diarrhea. Kalau anak tu bawah 2 tahun, kalau kita bagi makan susu formula, tiba-tiba dia diarrhea, ada beberapa perkara yang kita kena tengok. Yang pertama, tak sesuai dengan susu tersebut. Yang kedua, dia susu tadi, dia ada laktase. Ya, tetapi anak tadi, dia kekurangan enzim laktase. Jadi laktos pada susu itu tak boleh dicerna. Dia jadi diarrhea. Ada anak-anak yang kekurangan enzim laktase. Jadi dia tak boleh ambil susu. Susu apa tak boleh beli. Kalau ambil saja dia jadi diarrhea. Walaupun abang dia, kakak dia ambil boleh. Tapi dia tu tak boleh. Sebab dia kekurangan laktase. Bahasa Indonesia, laktase. Ini ada kekurangan. Jadi oleh sebab itu maka kena tengok yang dia jadi cair ni barangkali makanan. Susu yang boleh menyebabkan dia jadi begitu. Susu formula. Ya. Kerana kita kena ingat ya, kita kena ingat bahawa susu ini sangat-sangat dia perlu kepada hygienik. Bersih yang sangat-sangat. Kita tengok pada 1 tahun dahulu di negeri China mengeluarkan susu yang menyebabkan kematian, infection. Mati orang bila ambil. Maka kerajaan China terpaksa menarik balik susu itu di pasaran dunia. Yang menyebabkan bankrupt industri susu di seluruh negeri China. Syarikat yang mengeluarkan itu bunuh diri. Menteri yang kerja bahagian itu letak jawatan. Ini kita belajar dalam dia panggil integrity collective. Semua orang mengambil tanggungjawab. Bangkrut industri susu di China. Saya nak sebut bahawa dalam susu itu sangat-sangat mudah terkontaminasi. Satu. Yang kedua, kita tengok ayam. Ini anak-anak 10 tahun ni mungkin dia tak minum susu. Mungkin dia minum susu, wallahu a'lam. Tapi ayam, ayam itu kita kena lihat bahawa bukan hanya setakat diarrhea,
Bukan mencret atau cirit beret, tapi boleh menyebabkan kematian. Bakteria. E. coli. Bakteria yang menyebabkan diarrhea. Jadi kalau rutin ini kita bagi, tetaplah dia akan diarrhea. Ini bukan kebiasaan. Setiap hari dia diarrhea sehari sekali, bukan kebiasaan. Ni ada benda yang salah ni, apa dia tak tahu. Air boleh jadi juga. Air yang terkontaminasi dengan air kencing tikus. Sebab apa? Bila air kencing tikus itu kencing dalam sesuatu tempayan air kita, dia ada bakteria yang hidup dekat situ yang boleh berkembang 1 bulan selepas itu. Ya, boleh jadi pada anak kecil, tak jadi pada orang dewasa, benar. Jadi kena tengok ni makanan ni. Satu lagi dia panggil jangkitan silam. Apa tu jangkitan silam? Di dalam kulkas kita, di dalam kita punya peti ais kita, ada percampuran sayur, ada bahan mentah yang boleh diproses, ada makanan yang sudah diproses, yang sudah kita masak, bercampur di situ. Ada jangkitan kuman daripada sayur-sayuran tersebut pergi ke makanan tersebut. Boleh jadi juga daripada kaleng, makanan betin yang sudah rosak. Boleh jadi pada roti yang sudah ada jamur. Ya. Boleh jadi juga daripada tepung. Boleh jadi juga daripada apa-apa juga yang kita berikan makanan. Itu ada racun. Jadi bagaimana nak merawatnya itu? Kita panggil anti-rats. Kita ada kapsul anti-rats. Kita ada anti-rat spray yang boleh kita gunakan untuk menghilangkan racun tersebut. Ya, itu di antaranya. Masya Allah. Dan lagi izin bertanya, anak lelaki usia 7 tahun mengeluh saat buang air kecil sakit. Ya, sakit. Okey, baik. Kemudian, apa bisa dengan BCO atau herba yang lebih baik? Kencing sakit. Ini kalau orang dewasa, kita panggil prostat. Tapi anak kecil ni dia tak fikirlah dia punya prostat. Tapi kencingnya itu, dia tidak lawas. Apakah bisa dengan BCO atau herba yang lebih baik? Tak. Kita bagi dengan beton spray. Beton spray untuk kencing. Supaya boleh jadi makin lawas. Atau bagi saja teh pegagan. Teh pegagan. Teh pegagan itu untuk lawaskan kencing. Supaya tidak sakit. Dan sebagainya. Ya, itu sangat penting. Assalamualaikum Pak Haji, penyakit barah dan kencing manis tinggi, mana nak rawat dulu? Barah atau kencing manis? Ada apa nak digunakan dulu? Ada barah, ada kencing manis. Yang mana kita nak rawat dulu? Kalau kita nak rawat dulu, kita kena merawat kedua-duanya sekali. Sebab apa? Sebab kalau kita biarkan kencing manis, dia juga boleh kurangkan oksigen. Hipoksia dipanggil. Bila dia kurang oksigen, tubuh badan jadi asam. Bila dia tinggi asam, maka sel tak dapat oksigen, dia jadi barah makin teruk. Kencing manis boleh menyebabkan barah itu semakin parah. Jadi macam mana? Ya, macam mana kita nak bagi hilangnya itu? Maka yang pertama, seperti mana yang Pak Haji sebutkan, barah tu berlaku di mana? Kencing manisnya kita gunakan pertama sekali ialah colon cleansing. Bersihkan dulu kolonnya itu. Ya, sebab apabila kolon itu sudah bersih sampai orang tu diarrhea. Itu cara makan. Orang panggil vitamin C mega dose. Makan dia sampai dia jadi diarrhea. Orang dulu kalau ada barah, ada bisul, dia akan makan julak. Julak tu dia lawas. Dia lawas, esok kena lawaskan lagi.
Sama perawatan orang kau. Sama. Kaedah yang sama. Ya. Kemudian sesudah itu barah akan jadi kecil. Kecil manis pun akan menjadi semakin kurang. Kecil manis ini satu saja. Dia tak boleh makan nasi dengan ambil gula. Barah pun sama juga. Tak boleh ambil nasi, tak boleh ambil gula dan kena tidur awal. Jadi, sekali saja kita membuat perawatan tersebut. Buat colon cleansing, jaga pantang. InsyaAllah. Baik. Izin tanya Tuan Haji, herba untuk mencegah terjadinya strok apa saja? Herba untuk orang strok ringan apa saja? Herba untuk strok apa? Minyak strok, special cara pemakaian efektif bagaimana? Oh, kita ada minyak strok. Betul. Minyak strok. Ini sapu di tulang belakang. Ya, sapu di tulang belakang. Tapi cara dia, macam mana Pak sebut tadi, dia mesti pergi ke otak dulu. MMP atau Superbrain dan anxiety. Kemudian yang ni sapunya di belakang. Ya, sapu di belakang. Itu di antara. Strok yang baru, strok berat guna yang sama. Okey, Tuan Haji, bagaimana cara merawat orang yang strok yang sudah menggunakan alat dipasang di kepalanya, dipasang bateri di jantung? Ya. Apa juga dipasang bateri ke, apa juga itu tidak mengapa, ini maju saja. Ambil saja. Cuma mulakan dengan dosis kecil. Satu ni sekali spray dia. Jangan banyak kali. Ya. Dan ambil bersama dengan ubat kimia, jauhkan sikit. Jarakkan. Ya, itu di antaranya. Izin tanya Tuan Haji, herba untuk mencegah terjadinya strok apa saja? Herba untuk strok ringan apa saja? Ya, untuk strok apa saja? Okey. Untuk yang tadi ya, untuk mencegah. Mencegahnya apa dia? Cegah dia dengan ADHD umum. Cegah untuk strok. Human growth hormone. Nah, supaya kita ambil dia sebagai langkah pencegahan. Kita spray dalam air 500 ml. Spray sekali, 2-3 kali pun boleh. Goncang dan kita minum. Sehari cukup 500 mililiter. Ya. Satu hari sekali 500 ml. Dah cukup. Spray pun 3 kali paling banyak. Untuk cegah daripada stroke. Pencegahannya itu mengambil tempoh apa? Sebulan. Kalau dia istiqamah sebulan, insya-Allah tidak jadi stroke. Dengan izin Allah. Daripada kajian yang telah kita buat, melihat daripada kolesterol orang yang ada low density lipoprotein, yang mempunyai low density lipoprotein yang tinggi, total kolesterol yang lebih daripada hadnya itu, kesemuanya ini back to normal 30 hari. 30 hari. Jadi kita baca daripada situ. Daripada kadar kolesterol yang tinggi ini, kita baca daripada situ, maka perawatan untuk anti-stroke. Kalau sudah ada rasa-rasa nak stroke, lidah pun tertarik ke dalam. Kita rasa sakit di bahagian kepala berterusan. Sakit di rahang. Angkat tangan kiri sakit. Nak gerak kaki kanan, kaki kiri. Ada kata kebas, kesemutan. Maka ingat, jangan lupa. Terus guna ADHD yang warna ungu. Baik. Daripada izin bertanya Tuan Haji, gusi bengkak kerana gigi patah, bagusnya pakai herba apa? Oh ya. Ini kita guna IMT. Kapsul IMT. Ataupun kalau dekat sini kita ada herba spray juga. Yang kita panggil zam-zam. Oh, kalau kat Malaysia lah. Kalau di Indonesia ada EMS. I'm sorry. EMS itu spray saja. InsyaAllah. Itu kalau kita katakan kalau ada di Indonesia. Kalau kita di sini ada juga IMS ini. Itu di antaranya. Kita spray IMS ini, Masya Allah, untuk gigi yang bengkak, tonsilitis dan sebagainya. Okey, Alhamdulillah. Ini ada soalan lagi. Masya Allah. Ini sekian dari susu Cina 2008.
Kes ini yang menakutkan. Assalamualaikum Tuan Haji, izin bertanya, bapak-bapak berusia 63 tahun, tangannya tiba-tiba melepuh, menanah. Riwayat keluarga punya gula, kenapa? Apa solusinya, ya Allah, ya Tuhanku. Yang betul lah, penyakit kencing manis ini. Ingat ni, ingat pesan. 2 perkara dia. 3, bukan 2. 1, nasi. Ambil nasi berah hitam. Nasi berah hitam kita dijual. Kat Indonesia banyak berah hitam. Tak ada berah hitam, ambil beras perang. Sedap juga macam tu juga. Kat Malaysia juga ada. Ya, tu yang pertama. Tetapi bukan pulut, bukan ketan, bukan. Berah hitam. 1. Kalau tidak, tinggalkan nasi. Kalau kita tinggalkan nasi, kemudian gula. Jangan sentuh. Belajar menikmati teh tanpa gula. Ini macam ni. Pak Haji belajar menikmati teh tanpa gula. Sedap kalau masuk gula ni. Tapi tak boleh. Usia sudah 60, dia nak teruskan perjuangan. Dia nak berjalan pun tak kuat. Gula, kurangkan. Ya. Jadi oleh sebab itu maka kena jaga itu saja. Lepas jaga itu sebulan, dia boleh lompat. Boleh jogging. Dia tak makan itu. Disiplin lah. Ya, sebab orang yang ada penyakit kencing manis ni, dia crazy. Gila nak makan benda manis. Orang kata dah manis, dia rasa tak manis. Ya. Jadi sebab itu, kalau kita tengok tukang masak. Kalau dia masak manis sangat, tu sakit kencing manis. Dia tak rasa. Dia duk test makanan tu. Dia kata ini belum manis lagi. Masuk lagi. Kita makan manis. Pertama. Bagaimana kita nak balancekan ini? 2. Buah zaitun. Buah zaitun yang warna hijau ataupun yang warna hitam. Yang dijual tu. Atau minyak zaitun. Minyak zaitun. Kita minum saja minyak zaitun itu. Dia sudah tak ingin nak makan yang manis-manis. Dia tak berselera nak makan benda manis. Dia tengok benda manis, dia dah jadi tak mau lah. Kalau dulu menggeletar kata orang. Itu kena ingat ya. Masya Allah. Jadi kalau melepuh di bahagian tangan tu, guna saja minyak bubuk ya, ataupun MPH. Gunakan saja minyak bubuk ataupun MPH. Okey, kita sambung kat situ. Masya Allah. Yang kedua, yang ketiga, tidur awal ya. Tidur awal. Baik. Assalamualaikum Tuan Haji, bertanya lagi, perempuan 4 tahun yang tak teratur, yang keluar cuma flat saja dalam sebulan, solusinya 2 kali haid. Sebulan 2 kali. Tidak datangnya. Macam mana nak boleh keluar haid ni? 4 tahun keluar. Allah subhanallah. Rendam kaki. Rendam kaki dalam apa? Air garam. Kena guna garam. Garam bukit. Garam Himalaya yang warna pink. Kalau kita tak ada garam Himalaya, kita boleh gunakan apa? Boleh guna garam yang besar. Eloklah balik. Ya Allah, ya Rabbi. Begitu mudah sekali Pak Haji. Ya, begitu mudah. Kenapa 4 tahun dulu saya tak tahu cara nak gunanya? Kerana saya tak belajar. Malah nak belajar. Belajar sekejap tu berhenti. Lepas tu merajuk. Merajuk macam-macam. Merajuk ni lah. Merajuk dekat Pak Haji lah. Macam-macam. Haji tak mau. Ni. Rendam di dalam. Rendam kaki. Masuk dalam baldi tu. Masuk air panas. Rendam dia. Tidak elok balik. Tak balik. Subhanallah. Masya Allah. Baik. Kemudian pula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk penyakit kencing manis. Tahap berapa sesuai untuk mengamalkan plantisu dan energi? Boleh saja. Tahap mana pun boleh. Yang tak boleh, kita tak guna. Plantisu ada, energi ada, tak guna lah pula dia. Tak berkesan lah. Baik. Seterusnya, Bismillah, Assalamualaikum Tuan Guru. Apa penyebabnya kulit tangan dan kaki mengelupas setiap habis terendam? Ini, kita tinggal susu. Dia kalau kita ambil susu macam tu lah. Susu apa pun, dia akan mengelupas.
tapak kaki ya, betul, dekat kulit tangan dan kaki ya, menggelupkan. Kalau kulit tangan ini ambil dia punya teh herba, teh penggagah, ya, itu dia antaranya. Assalamualaikum Tuan Haji, bolehkah leaf booster oil dan minyak booster oil disapukan ke tulang belakang setiap hari? Boleh sapu setiap hari. Dia tidak ada bahan kimia. Cuma kadang-kadang kalau orang tu gatal, dia sapu-sapu dekat tulang belakang minyak booster oil tu, tiba-tiba dia jadi gatal. Sebab apa? Sebab dia ada syurga. Ni minyak saraf ya, dia ada minyak booster oil ya. Kita tak mengapa kat ni dan sapu saja, tapi dia akan jadi macam mana? Dia akan jadi gatal. Kalau tak gatal tidak ada masalah. Ya, bukan semua orang akan gatal. Jadi kalau gatal kita gunakan leaf booster oil. Leaf booster oil. Sebab apa? Sebab apa yang gatal? Ni minyak booster oil ni. Pak nak jawab ni. Ada orang tanya kenapa saya sapu dia gatal, tapi saya sapu dengan minyak bubur tak gatal. Kenapa? Baik. Kedua-dua minyak ni minyak yang tak dimasak. Minyak ni minyak yang diperah. Ada orang yang alergik dengan minyak yang diperah. Dia akan gatal. Tapi kedua minyak bubur ini minyak yang dimasak. Dia tidak alergik. Jadi itulah sebabnya ada orang gatal dan ada orang yang tak gatal. Masya Allah. Okey, ini ada pertanyaan lagi daripada Kak Rahana ya. Assalamualaikum Pak Haji, kalau pesakit kencemaran yang sedang makan ubat, hospital, apakah perlu terus makan? Kalau nak guna ubat ini boleh tak? Energi boleh, ya boleh kita gunakan. Herba-herba yang Pak Haji keluarkan ini, herba-herba yang Pak Haji tak guna, herba-herba yang boleh menyebabkan berlaku kontradik di antara berlaku kontraindikasi di antara ubat kimia. Ada banyak herba yang kita tak boleh guna sekali. Tapi oleh kerana kita buat ni umum, untuk orang ramai nak guna. Dah guna ubat hospital dah. Jadi kalau kita buat yang bersifat begitu, kalau kita tak terang, ada masalah. Masya Allah. Okay, Assalamualaikum. Tuan Haji, bagaimana nak sembuhkan penyakit endometriosis? Saya bengkak nama tu. Dia bagi tahu dah. Nah, acetaroid sekarang guna berapa? Dia guna banyak dah acetaroid sekarang. Cas apa semua. Semua dia guna. Saya tak berubah juga. Ini ambil Sinida dan Busra. Yang banyak-banyak ambil ni kenapa? Ambil makan banyak-banyak. Pak Haji sukalah kalau makan banyak, cepat dia. Cepat boleh, sel boleh tinggi. Tapi kenapa yang banyak-banyak ni? Belajar tentang usul. Penyakit ketumbuhan ini kerana asid dalam badan. Kita kena ambil apa? Kena ambil cukup dengan Sinida dan juga ambil dengan Busra. Sabarlah. InsyaAllah. Baik. Yang keduanya, Pak Ina ajar sikit lah kerana banyak seorang tanya pasal sis ni. Ina ajar sikit. Cara mengecilkan. Ambil sirih, pinang sekapur. Sirih, ada pinang, ada kapur, ada gambir. Lengkaplah macam orang makan sirih. Sekapur sirih. Maksudnya sekali makan. Kemudian masukkan ke dalam blender. Blendkan dia. Masuk air lah. Ambil air tu, spray di tempat perut yang membengkak, perut besar. Dia jadi makin kecil, makin kecil, makin kecil. Subhanallah. Ini kadang-kadang orang jadi apa? Orang jadi bengkak. Kerana fiber, kerana sis. Ya. Jadi, subhanallah, sirih dan kapur. Dalam pengobatan, kapur itu mengecilkan. Sirih itu dia menjadi aromatik. Dia bila bercampur aromatik dengan kapur ni, maka dia mengecilkan. Ya Allah, dia ada mata. Apa artinya ada mata?
andai kata 2. Orang tu ada anak di dalam kandungan, ada fibroid. Kalau kita spray itu nanti anak ni kecil juga tidak. Masya Allah, Maha Suci Allah yang menciptakan. Sirih itu ada mata memilih, selektif. Dia tak mengecilkan semua ketumbuhan. Allah Maha Suci Allah yang kaya, yang Allah ciptakan. Spray itu saja. Spray sentiasa kat pusat itu. Kecil lah. Ya, kalau tak ada spray macam mana? Ni kan beli produk bagian spray yang dah habis-habis boleh guna. Jika tak ada itu, sapu saja tangan. Sapu saja. Tapi spray lagi bagus. Ya. Baik. Kemudian seterusnya kita tengok Assalamualaikum Tuan Haji, kalau sudah 1 tahun hilang deria bau sebab demam bagaimana? Oh, hilang deria bau. Macam mana nak mendatangkan balik deria bau? Minyak zaitun minum waktu malam. Waktu pagi boleh, waktu malam boleh. Berapa banyak? Waktu pagi boleh 1-2 sungai besar. Sampai dia datang balik deria bau tersebut. Okey. Assalamualaikum Tuan Haji, untuk anak 13 tahun. Dia 13 tahun yang tidak bisa jalan, kakinya bengkok, dari bayi sering kejang. Bebek dulu lahir prematur kerana sering kejang jadi okey. Ini masalah otak. Kaki tak boleh bergerak, kaki tak boleh melangkah, kaki tak boleh berdiri, masalah otak. Superbrain dan anxiety. Superbrain dan anxiety. Masya Allah. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan Guru, bagaimana nak sembuh dan maintain penyakit thrombocytopenia? Bolehkah bekam bila pregnant? Normal. Kenapa bekam? Tempat bekam gatal-gatal. Ya betul. Pak Dia sebutkan. Ada orang bila kita sapu minyak dia jadi gatal. Kita bekam dia jadi gatal tempat bekam. Ada yang jadi bengkak lagi. Itu di antaranya dia memang ada pemaksudan. Orang yang macam ni kita bagi rahsia depuratif. Okey, berapa kali kita nak spray sirih ni? Ya, berapa kali pun tak apa. Sikit-sikit dia bukan kita nak makan ya, spray. Boleh juga makan ya, kita spray sekali dan memang kita minum. Hilang. InsyaAllah. Tadi dia bertanya lagi, ibu usia 65 tahun, tangannya sering tremor saat memegang barang. Pernah diagnosis hyperthyroid, bahasa Indonesia dan Portugis. Ini kena gunakan 2. Pertama, Sinida, yang kedua busra. Ini terbaik ya, yang telah kita cuba berkesan sekali. Tuan Guru, apa rawatan yang terbaik untuk anak-anak yang alah makanan jajan? Bila termakan jadi asma, batuk, sesama, badan gatal-gatal, demam. Apakah rawatan terbaik? Terbaiknya tak payah makan jajan. Makan apa? Jajan tu dia tak jadi darah daging, dia tak jadi urat, dia tak jadi rambut, dia jadi racun. Jajan. Dia jadi racun apa? Dia panggil ADD. Attention Deficit Disorder. Dia tak fokus. Tak fokus belajar. Tinggallah makan jajan-jajan tu tinggal. Buat ya, Fajir buat cucuk, buat kuih-kuih bagi anak makan benda yang bolehnya. Masuk dalam pemikiran anak-anak tu. Pemikiran anak-anak, jangan makan nak, jajan ni tak bagus. InsyaAllah daripada kecil. Tanamkan daripada kecil, jangan makan nak. Dia tak akan makan. Tak akan makan. Pak Haji dia punya ada anak-anak. Pak Haji pun macam tu juga, ibu-ibu dia. Bagi pemikiran awal, dia tak makan. Dan yang kedua, apa dia? Ada ibu dia yang pesan, nak kalau makan satu makanan jangan minum air. Jadi bila lah dia order sesuatu makan, katalah kita nak order bagi anak kita makan nasi arak, kata macam tu. Kita tanya ke anak dia, nak minum apa? Dia kata, Umi pesan, jangan minum satu makan. Alhamdulillah. Orang nak belajar, taklah banyak Pak Haji nak kena bayar tu. Bagus, Alhamdulillah. Dia ajaran Umi yang sangat bagus. Satu lagi, memang jarang. Ada Mama Al-Fatih. Mama Al-Fatih ni Pak Haji nak bagi hadiah dekat dia.
dekat kita malam ni, bagaimana dia bersilap di atas talam. Itu dia antara. Dia ni pun tak makan jajan, tak beli jajan. Malah bukan dia tak beli. Kalau orang bagi pun dia kata halal tak halal ni. Orang yang buat ni halal tak halal. Ni apa dia? Orang kasih otak dia kecil. Ya, kita berhentilah daripada jajan tu. Dan ini soalan yang terakhir ya. Kita dijawab. Untuk bawasir yang sudah parah, seorang ibu usia 60 tahun, apa buat ya? Disebutkan, ya, ambil dia usra, spray tempat keluar tu. Dan juga, ambil dia juga sinida, Masya Allah. Ya. Itu dia antaranya. Lebih efektif. Ya. Jadi sinida itu kita spray lah Pak Elmi ya. Kita spraykan dia ke dalam air, kita bagi dia minum. Ya, kalau kita boleh goncang lagi bagus. Ya, ini hadiah Pak Haji pada malam ini. Silat Mama Al-Fatih. Okey, baik. Terima kasih kepada semua. Kita jumpa lagi. Terima kasih ya Pak Haji, menghargai sangat. Pada malam ini ada 208 orang yang ikut online ini. Terima kasih banyak-banyak. Ya, kejam kanan. Diabetes pula. Diabetes tu ingat kencing manis. Jangan makan nasi. Jangan makan gula. Tidur awal. Sihat baik. Boleh cuti. Dia tak kenyang-kenyang lagi. Okey, terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.